Dia hanya sebutkan terjemahan ayatnya. Kalam Allah yang mulia, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in minkum illa waliduha kana 'ala rabbika hatman maqdiyya. Masuk dalam teks kita tu, dan tidak ada dari kalangan kamu tu kita lah, termasuk diri saya juga, melainkan akan datang kepadanya adalah perkara itu keputusan yang pasti dari Tuhan kamu. Sebenarnya apa maksud di situ? Ayat 71 surah Maryam ni, kalau kita tengok dalam tafsir Ibn Kathir, merujuk kepada suasana ketika kita akan melintas as-sirat. Ketika kita akan melintas as-sirat. Itulah. Jadi ketika tu Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu, dia memahami maksud ayat tersebut. Maka dia risau yang tu. Dia tak risau nak pergi perang tu, tapi dia risau maksudnya apa akan jadi saat bertemu dengan Allah Ta'ala. Itu cerita ketika itulah. Itu yang dia menangis, ya. Jadi dia kata lagi, dia kata, saya tidak tahu bagaimana hendak kembali darinya sesudah pergi kepadanya. Memang takkan ada lagi jalan kembali lah. Bila kita dah meninggal, takkan ada jalan kembali untuk pulang semula ke dunia. Itu kita dah. Takkan ada peluang kedua untuk melakukan pembaikan demi pembaikan. Peluang yang ada hanyalah sekarang ni. Itu yang Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu, dia menangis juga. Jadi ini pemikiran para sahabat ni radhiyallahu anhum ajma'in berbeza dengan kita. Tak apa, balik kita bicara di sini. Kemudian ketika itu maksudnya masa nak bertolak tu, nak berlepas tu, ada di kalangan sebahagian muslimin yang tak ikut serta tu, mereka melaungkan maksud bahasa kita, Allah menemani kamu semua dan mempertahankan kamu dan akan memulangkan kamu semua kepada kami dalam keadaan yang baik. Kata sebahagian sahabat lainlah yang tak turut serta dalam peperangan ini. Mendengar laungan macam tu, Abdullah bin Rawahah ni radhiyallahu anhu, dia jawab dalam syair dia. Sebab dia pandai syair. Dia jawab syair bahasa kita maksudnya. Dia kata, tetapi aku memohon keampunan dari Ar-Rahman. Maksudnya Allah Ta'ala di situ. Di samping sebilah pedang yang memancungkan darahku. Sebab dia dah tahu dah, pergi ni takkan kembali lah. Sebab Nabi dah sebut nama dia. Jika Abdullah gugur, tu kita nak. Sebab Nabi yang sebut, bukan main-main sebutan tu. Tu kita. Jadi balik kita bicara di sini. Dan dia kata, atau sebatang tombak menusuk dadaku, mengoyak dadaku ni dalam syair dia, mengoyak dan hati dan tunggu, supaya orang yang melintasi atas pusaraku berkata, wahai Allah, pejuangmu telah menempah kejayaan. Allah telah menganugerahkan kurniaan kepada pejuang. Pejuangmu telah mendapat hidayah atau bimbingan daripada dia. Ini syair dia. Sebab tentera Islam ni, timbas kembali, mereka turun perang tu memang tak balik lah. Pergi tu maksudnya pergi nak dapatkan title syahid di sisi Allah. Sehingga kan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu selalu berdoa. Kita dah bicara tu dalam Sahih Bukhari. Apa doa Umar radhiyallahu anhu? Yaitu Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik waj'al mauti fi baladi rasulik. Ya Allah, Engkau rezekikanlah kepada aku kedudukan syahid pada jalanmu. Nak title sebagai syuhada, sebagai seorang syahid di sisi Allah Ta'ala. Tu doa Umar selalu dipohon. Engkau jadikanlah kematianku di negeri Rasul, maksudnya di Madinah Al-Munawwarah.
Sebab balik kita bicara di sini, itulah kalau kita tengok jiwa para sahabat, mereka mencintai syahid dalam membela agama Allah Ta'ala. Dan mereka turun perang tu maksudnya, yang mereka nampak di situ maksudnya adalah janji Allah Ta'ala, yang Allah telah janjikan sekiranya mereka gugur syahid dalam peperangan tersebut. Ini yang mereka nanti-nanti sangat. Kalau tak turun, rasa sedih sangat. Saya dahulu. Sebab ini tahun 8 Hijrah, tahun 9 Hijrah. Sebab pengalaman daripada Ghazwah Mu'tah ni, tentera Rom ni besar jumlahnya. Maka tahun 9 Hijrah, bulan Rejab, maka ada peperangan Tabuk. Masa itu baginda Nabi himpun 30,000 orang tentera. Jumlah tentera Islam terbesar yang pernah dihimpunkan oleh baginda Nabi ketika itu sallallahu alaihi wasallam. Diringkaskan ceritanya, ada yang tak dapat pergi itu sebab kelengkapan peperangan tak ada. Nabi kita tak bagi, maksudnya tentera turun dengan tangan kosong. Nabi suruh sebahagian besar mereka tu kembali balik ke rumah masing-masing. Bila kembali itu menangis, terbalik di rumah sukan. Kembali tak tercalon pergi Bosnia, yang rongit. Contoh gitu lah. Tapi tentera Islam ni berbeza. Bila tak tercalon, tak tersenarai dalam pasukan tentera yang Nabi pilih tu, jiwa mereka sedih. Nangis. Itu beza di situ. Balik kita cakap di sini ya. Okey. Jadi bila dalam perjalanan tu, maka pihak musuh pun mereka ada SP juga. Tentera Rom ni, ketenteraan mereka hebat. Hiraqlu ataupun Hercules ataupun Hercules kata orang putih itu. Kalau dalam hadis Hiraqlu ataupun Hercules, Raja Rom ketika itu dengar pasukan tentera Islam ni 3,000 orang ramai itu, maka dia hantar backup. Apa dia hantar? Iaitu 100,000 orang. 3,100,000 orang. Itu yang backup pertama. 100,000 orang daripada Hercules. Jadi ketika itu dalam teks kita sebut, yang itulah Syarhabil bin Amru al-Ghassani. Ni kalau kita tengok yang pemerintah Busra ni, Gubernur Busra ni yang di bawah kerajaan Rom masa tu, dia ni pula himpunkan 5 puak Arab beragama Kristian. 5 puak Arab beragama Kristian. Dalam teks kita ni ada sebut yang itu 4 sajalah. Tak apa, saya tak tambah satu. Yang itu Lakham, bukan Lukham ya. Lakham, Lam Khamim, Lakham, kemudian Judam, Jim, Zal, Alif, Mim, Judam, kemudian Al-Qain, Alif, Lam, Qaf, Ya, Nun, Al-Qain, kemudian Ba, Ha, Ra, Alif, Hamzah, dan satu lagi Baliyun. Dalam teks kita ada 4. Baliyun, Ba, Lam, Ya, ada satu pada Ya, Baliyun. Jadi ada 5 puak Arab ni beragama Kristian, agama Nasrani lah. Sebab kerajaan Rom mereka beragama Nasrani.